Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh bagi mengubah dunia. Begitulah kata mendiang Nelson Mandela yang merupakan bekas Presiden Afrika Selatan. Hal ini boleh dikatakan demikian kerana pendidikan ini seringkali diimplementasikan dalam kehidupan seharian sehingga menjadi asbab kepada perubahan teknologi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Segala penghargaan buat nakoda peneraja majlis, saf kehakiman yang berpegang teguh pada paksi keadilan, penjaga masa yang setia pada al-as, seterusnya hadirin maya pewaris bangsa negara Malaysia. Pagi yang indah diterangi sang mentari bak menari pagi, saya warnai dengan satu mandat untuk Pertiwi yang berbunyi pendidikan berkualiti, generasi berintegriti. Sidang maya bervisi. Secara literal dan konseptual saya mentarifkan pendidikan berkualiti, generasi berintegriti sebagai ilmu yang diperoleh diibaratkan tiang bagi seseorang untuk memacu kehidupannya berlandaskan jalan yang benar. Oleh yang demikian, pendidikan itu perlu disemai dengan benih yang bermutu tinggi, bertunjangkan nilai-nilai murni kehidupan. Seterusnya, mekarlah generasi Malaysia di puncak kejayaan. Persoalannya, bagaimanakah pendidikan ini mampu untuk membina sebuah tamadun yang mantap? Dengan ini, 3 pragmatik perdana dari pelbagai dimensi akan saya utarakan. Hadirin yang saya hormati sekalian, pragmatik pertama di bawah lembayung kata iratan kekeluargaan, pencorak kain putih negara. Sabda Rasulullah SAW, anak-anak ini lahir dan diibaratkan kain putih. Ibu bapalah yang mencorakkannya. Namun, sadarkah kita bahawasanya ibu dan ayah ini merupakan pendidik yang tidak formal bagi versi cilik mereka? Cuba kita renungkan seketika. Sejak kali pertama mata ini melihat dunia, ibu dan bapalah yang menyambut kita bagaikan menatang niat yang penuh. Ketika itu, gelaran ibu dan ayah menjadi tanggungjawab yang begitu besar dalam mengukir generasi yang bertamadun, bersahsia dan berintelektual. Perkara ini memerlukan kecekalan dan dedikasi yang tinggi kerana pembentukan berlian yang perlu melalui pelbagai fasa. Hatta institusi kekeluargaan pada hari ini memerlukan warna yang cerah lagikan terang bagi menghiasi kain putih itu dengan sempurna. Jika tidak menepati piawaian yang telah ditetapkan, kita sendiri yang bakal menerima impak negatif sehingga mampu memakan nasib negara kita sendiri. Sebagai contoh, kita perlu telan realiti kehidupan yang pahit apabila generasi muda pada hari ini sanggup membuka pekung di dada tidak tahu menahu tentang bapa kemerdekaan, malah mengagungkan artis luar negara. Maka, harapan yang sebenar-benarnya buat institusi kekeluargaan perlulah digapai dengan berpegang teguh kepada pepatah bapa urip, anak berintik. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Hal ini sudah tidak dapat dinafikan lagi kerana anak-anak ini sememangnya cerminan buat ibu dan bapa mereka. Hasilnya, modal insan kelas pertama yang berpegang janji untuk membangunkan peradaban negara dapat kita lahirkan bersama. Warga Dewan yang saya muliakan, pragmatik kedua di bawah lembayung kata Kerajaan China Inisiatif Pendidikan Dilaksana. Kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM pada hari ini telah memerah idea mencana minda bagi menyediakan pelbagai kemudahan kepada para pelajar. Sekolahku sejahtera, anak baik lagikan cerdik, ABC, Malaysia Madani menjadi slogan kerajaan kepada para pelajar agar mereka dapat menikmati ilmu yang berkualiti seiring dengan suasana yang kondusif. Akan tetapi hadirin, alangkah indahnya jika ilmu yang diterima itu diterima dalam setiap insan bagaikan ikut resmi padi, semakin tunduk tatkala berisi. Ini bermakna penerapan nilai murni dalam kehidupan perlulah diteladani oleh setiap masyarakat. Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Begitulah tema Hari Guru pada tahun ini yang seharusnya dapat memberi
implikasi signifikan kepada perubahan manusia. Bukan sahaja cekal di bidang akademik semata, sifat-sifat kemanusiaan perlu dipatuhi agar dapat menjadi penggerak membina generasi yang memenuhi kriteria madani. Tanggal 3 Mei 2023 menjadi saksi tatkala saudari Julia Kristina Abuzar, iaitu pelajar ACCA Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Perak yang memperoleh markah tertinggi di Malaysia dan markah kedua tertinggi di dunia dalam peperiksaan ACCA. Menurut Ibu Wanita, beliau sentiasa bertanya kepada pensyarah serta berkongsi ilmu dengan rakan-rakannya. Sudah terang lagi bersuluk, pegangan budi dan akhlak perlu disema dalam jiwa pelajar seiring dengan pendidikan yang utuh, kerana itulah kunci bagi menawan dunia. Hadirin yang cakna sekalian, pragmatik ketiga di bawah lembayung kata media pemangkin generasi bestari. Tatkala dikenang era COVID-19 yang meruntun jiwa, masih ingatkah anda akan memori yang terpahat di minda? Segala aktiviti fizikal tergendala, bagai dilanggar Garuda. Namun, wujudnya platform maya yang bagaikan adibira bagi melicinkan segala urusan harian kita. Meskipun kejadian itu sudah di bawah usia, saban hari semakin ramai remaja yang giat berkecimpung dalam media massa, terutamanya dari aspek pendidikan. Kelas tambahan secara maya seperti MC Plus dan PDTI telah memikat hati para pelajar hanya kerana sesi pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Pelbagai seminar serta program yang telah disajikan buat bangsa-bangsa ini agar kejayaan itu bukanlah sekadar angan-angan majanin. Bukan itu sahaja. Media massa ini turut menjadi motivasi serta pemangkin semangat kepada para pelajar agar terus berusaha tanpa melihat pada masa lampaunya. Tidak dilupakan kepada masyarakat yang bertanggungjawab dalam sesi pembelajaran dan pengajaran secara maya melalui aplikasi TikTok dan YouTube. Tanpa mengeluarkan sebarang ringgit, kini kemudahan boleh diakses di mana-mana sahaja dengan mudah di hujung jari anda. Sudah terang lagi bersuluh, yakinlah bahawasanya media massa ini merupakan salah satu wahana bagi transformasi pendidikan di negara kita. Sidang penonton penuh santun. Kita sudah sampai ke destinasi terakhir. Ingin saya tekankan bahawasanya setiap masyarakat ini perlu menjalani serta melaksanakan obligasi masing-masing dengan sempurna. Jangan mengharapkan usaha dari satu pihak saja kerana ini tidak akan mendatangkan apa-apa. Tanpa usaha yang menyeluruh, usaha untuk melahirkan generasi yang berintegriti hanya akan menjadi sia-sia seperti membuang garam ke lautan. Ingatlah bahawasanya pendidikan ini adalah pelaburan yang paling bernilai buat bumi merdeka ini. Perkesanannya ini akan kita lihat keberhasilannya buat negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.